الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وفهما وعملا آمين يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, kita bersama lagi pada pagi ini dalam daurah siri, daurah korban dan akikah siri yang ketiga. Dan juga seperti pada minggu lepas, pada siri yang kedua, kita sudah membincangkan ataupun kita sudah melengkapkan perbahasan tentang hukum korban, yang di mana asal hukumnya ialah sunnah muakkadah. Kalau ikut pada satu kelompok, hukumnya ialah sunnah kifayah. Dan juga kita sudah bahaskan juga tentang apakah cara-cara untuk ataupun apakah sebab-sebab hukum korban yang asalnya sunat menjadi wajib. Itu semua kita sudah bahaskan pada daurah siri yang kedua. Kemudian pada siri yang kedua juga kita sudah bahaskan sedikit tentang jenis-jenis haiwan korban. Apakah haiwan-haiwan yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai korban. Ada juga haiwan-haiwan, bukannya semua haiwan yang boleh dimakan itu boleh dijadikan korban. Kita dah bahaskan pada minggu lepas, pada siri yang kedua, dan juga insya-Allah kita akan sambung perbahasannya pada hari ini insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada kitab. Kitab yang saya guna seperti saya sebut sebelum ini ialah kitab Sabilil Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin. Yang khas membincangkan ataupun pada bahagian korban, akikah dan sembelihan. Baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Kita sambung daripada yang minggu lepas, ataupun kita ulang sikit yang minggu lepas. Bab yang kedua, jenis-jenis haiwan korban. Bab yang kedua pada membicarakan jenis-jenis haiwan korban. Jenis haiwan apa yang boleh ataupun yang sah dijadikan sebagai korban. Kata musannif, kata penulis, tidak boleh dibuat korban melainkan haiwan ternakan sahaja. Tidak boleh dibuat korban melainkan haiwan ternakan sahaja, ataupun dalam bahasa Arabnya ialah an-na'amu. An-na'am kan, haiwan an-na'am, iaitu kalau kita terjemahkan kepada dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ialah haiwan ternakan. Baiklah, apakah maksud dengan haiwan ternakan ini? Adakah semua haiwan ternakan itu boleh dijadikan sebagai korban? Kat sini penulis menyebut iaitu unta, lembu, kerbau atau kambing, termasuk biri-biri. Jadi ini sahaja jenis-jenis haiwan yang boleh dijadikan sebagai haiwan korban, iaitu unta tak kisahlah jenis spesies apa sekalipun, unta bonggol 1, bonggol 2 ke apa ke, lembu sama juga apa jenis spesies pun, kerbau, kambing dan juga biri-biri. Kambing dan juga biri-biri. Ataupun dalam bahasa Arabnya, kalau kita tengok ta'rif an-na'am ini, ulama bahagi kepada 3 sahaja. Yang pertama ialah al-ibil, iaitu unta. Yang kedua ialah bakar yang terbagi kepada 2, kan, sama ada lembu ataupun kerbau. Dan juga yang ketiga ialah ghanam pun terbagi kepada 2, sama ada ad-da'nu ialah biri-biri. Dan juga yang kedua ialah al-ma'zu ialah senang kata kita kata kambing. Kambing. Baiklah. Jadi ini sahaja yang boleh dijadikan sebagai haiwan korban. Adapun haiwan ternakan yang lain ataupun haiwan yang boleh dimakan yang lain tidak boleh. Rusa ke, ayam ke, itik ke, apa lagi, kuda kalau orang makan kuda lah kan, tidak boleh. Kemudian kata penulis lagi, melakukan korban selain haiwan ternakan tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi haiwan ternakan yang lain dijadikan sebagai korban tak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Dan juga kita bahaskan pada minggu lepas
pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang kebolehan untuk melakukan korban dengan ayam ataupun itik, itu ialah ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kita mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i tidak membolehkan korban dengan ayam ataupun itik. Dengan ayam ataupun itik tak boleh dijadikan sebagai korban. Baiklah. Dan tu kita bahaskan juga dalil apakah yang menentukan haiwan-haiwan ini sahaja yang boleh dijadikan sebagai korban, kan? Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Di mana maksudnya, dan bagi tiap-tiap satu umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas kurniaan kepada mereka daripada haiwan-haiwan ternakan yang disembelih. Dan juga kita ada bahaskan juga kenapa, kerana ibadah korban ini berkaitan dengan haiwan, dan juga dia ada kaitan juga dengan zakat, kan? Zakat haiwan, zakat al-mawashi ataupun zakat an-na'am. Di mana zakat pun sama juga. Apakah haiwan-haiwan yang dikenakan zakat? Sama juga, haiwan-haiwan yang sama. Baiklah. Itu kita dah bahaskan pada minggu lepas. Kemudian kita sambung pula perbahasan yang sama, di mana kata musannif, kata penulis rahimahullah, dibolehkan kacukan jenis antara haiwan ternakan dengan haiwan ternakan yang lain. Macam mana pula kalau kacukan? Macam mana pula kalau kacukan antara haiwan ternakan, iaitu na'am, dan juga na'am yang lain, haiwan ternakan yang lain? Maksudnya haiwan yang dibolehkan untuk jadikan sebagai korban dengan haiwan yang boleh dijadikan korban juga. Kacuk dua ni. Lembu dengan kambing contohnya. Apa lagi? Unta dengan kambing. Unta dengan lembu, tak kisahlah, kan? Apa-apa sekalipun, kalau adalah macam mana kalau contohnya kacukan lembu dengan kambing contohnya, apakah hukum dia? Adakah boleh dijadikan sebagai korban? Di sini penulis kata dibolehkan. Dibolehkan untuk dijadikan sebagai korban. Baik. Kemudian sambung lagi dalam kitab, tidak boleh melakukan korban haiwan kacukan antara lembu hutan dan keledai hutan, tetapi dibolehkan sekiranya ia adalah kacukan antara salah satu daripada haiwan ternakan. Baiklah, kata penulis apa? Tidak boleh melakukan korban haiwan kacukan antara lembu hutan dan keledai hutan. Lembu hutan dan keledai hutan. Ini kalau kita tengok bahasa ni ialah bahasa Jawi lama lah, bukan bahasa Jawi lama. Kalau kita tengok teks Jawi dia, maka tiada memadai akan korban lembu hutan dan keledai hutan. Jadi kat sini kalau kita tengok teks Jawi, selalunya teks Jawi dia ikut teks bahasa Arab. Dia ikut teks bahasa Arab. Jadi lembu hutan dan kedai hutan kat sini mungkin yang dimasukkan ialah masuk dalam bahasa Arab. Lembu hutan kat sini bukannya lembu dalam hutan. Kedai kat sini bukan kedai dalam hutan, kan? Lembu hutan kat sini maksud dia mungkin ialah bakar wahsy. Bakar wahsy ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, bakar wahsy ni dia bukannya lembu, tapi dia macam rusa. Dia spesies rusa. Bakar wahsy, nama dia bakar wahsy. Bakar ni kalau kita terjemahkan bakar sahaja, ini ialah lembu. Wahsy ni macam liar gitulah. Tapi bakar wahsy, kalau kita tengok spesies bakar wahsy ini ialah rusa, dia bukannya lembu. Boleh tengoklah, kan? Tengok, cuba type kat Google bakar wahsy. Kedai hutan sama juga. Kedai hutan bukannya kedai yang tarik yang tarik kereta tu lah, kereta sorong tu, kan? Kedai hutan sini kalau kita terjemahkan pada bahasa Arab, kita tengok dalam bahasa Arab ialah himar wahsy. Apa itu himar wahsy? Kalau kita tengok himar wahsy bukan kedai. Himar wahsy ini ialah kuda belang, zebra. Zebra. Jadi kalau kita tengok dekat hukum haiwan yang boleh dimakan, bakar wahsy iaitu rusa, sejenis rusa,
tak ingat apa nama spesifik dia. Dan juga himar wahsy iaitu zebra ataupun kuda belang, dua-duanya boleh dimakan, dua-duanya halal dimakan. Dua-duanya halal dimakan. Himar wahsy, keledai hutan kat sini dijemah keledai hutan, ataupun kuda belang halal dimakan. Adapun keledai biasa, keledai yang kita faham lah kalau kita kata keledai, ataupun dalam bahasa Arabnya ialah himar ahli, itu hukumnya ialah haram dimakan, hukumnya ialah haram dimakan. Tapi nak katakan zebra ataupun kuda belang hukumnya ialah halal. Jadi haiwan halal kacuk dengan haiwan yang halal untuk dimakan. Sejenis rusa tadi tu, bakar wahsy, lembu hutan dengan kuda belang kacuk, dua-dua boleh dimakan. Kacuk, adakah anak dia tu boleh dijadikan sebagai haiwan korban? Tidak. Sebab apa? Sebab dua-duanya bukannya jenis korban, dua-duanya bukan jenis haiwan ternakan yang boleh dijadikan sebagai korban. Begitu juga kalau haiwan yang tak boleh dijadikan sebagai korban kacuk dengan haiwan yang boleh dijadikan sebagai korban. Contoh, lembu kacuk dengan kuda. Apa lagi? Unta kacuk dengan kuda contohnya. Tak salah apa jadi anak dia, apa nama anak itu. Adakah haiwan antara kacukan yang ternakan yang tak boleh jadikan korban dengan yang boleh jadikan korban, apakah hukum dia? Hukum dia tidak boleh dijadikan sebagai korban. Kacukan antara haiwan yang boleh dijadikan sebagai korban dan juga haiwan yang tak boleh dijadikan sebagai korban, hukum dia ialah tak boleh dijadikan sebagai korban. Faham Adapun kacukan antara haiwan korban dengan haiwan korban, hukum dia boleh dijadikan sebagai korban, seperti mana dikatakan oleh penulis, tetapi dibolehkan sekiranya ia adalah kacukan antara salah satu daripada haiwan ternakan. Haiwan ternakan yang boleh jadi yang haiwan korban dengan haiwan korban kacuk, anak dia tu boleh untuk dijadikan sebagai korban. Harap jelas. Kemudian timbul pula satu soalan yang lain. Soalan nanti kita akan bahaskan juga tentang umur haiwan korban. Haiwan korban, unta, lembu, kerbau, kambing dan juga biri-biri, bukannya semua mempunyai umur yang sama untuk dijadikan sebagai korban. Dia ada syarat-syarat nanti. Syarat-syaratnya nanti. Baiklah, contoh ni lah, kita ambil sini contoh apa? Kita ambil contohnya macam kambing dengan biri-biri. Kacukan antara kambing dan biri-biri. Kambing haiwan yang sah untuk umur yang sah untuk dijadikan sebagai korban ialah 2 tahun. Ni kita akan bahaskan tapi sebut sekarang. Kambing kalau nak dijadikan sebagai korban, dia kena cukup 2 tahun. Biri-biri kalau nak dijadikan sebagai haiwan korban, perlu umur dia 1 tahun penuh. Jadi kalau kacuk antara dua-dua ni, kambing yang perlu 2 tahun dengan biri-biri yang perlu 1 tahun, kacuk, anak dia tu macam mana? Adakah kena cukupkan 2 tahun ataupun 1 tahun? Dekat sini penulis menjawab. Kata penulis, kata Syekh Muhammad Arsyad rahimahullah, manakala umurnya dikira yang paling tua antara umur ibu dan bapa haiwan tersebut. Kita kena kira umur yang paling tua. Apa contoh dia? Sebagai contoh, umur yang paling tua bagi haiwan kacukan antara biri-biri dan kambing ialah 2 tahun. Ini seperti yang saya sebut tadi. Kambing syarat untuk dijadikan sebagai haiwan korban perlu cukup 2 tahun. Biri-biri 1 tahun sahaja. Anak dia tu antara kambing dengan biri, mak dengan ayah dia keluarkan anak. Jadi anak itu perlu cukup berapa tahun untuk dijadikan sebagai korban? Ambil yang paling banyak, umur dia. Jadi kambing dengan biri-biri mana lagi banyak? 2 orang 1, 2 tahun. Jadi anak dia tu perlu cukup 2 tahun. Contoh lagi, unta dan
lembu. Unta perlu cukup 5 tahun untuk dijadikan sebagai korban. Lembu perlu cukup 2 tahun sahaja. Jadi kacukan antara unta dan lembu, anak dia tu, hasil kacukan itu, berapakah umur yang perlu cukup untuk dijadikan sebagai korban? Perlu ambil yang paling banyak antara mak dengan ayah dia. Jadi contohnya lah, mak dia unta, unta 5 tahun. Jadi kena anak dia tu kena cukup 5 tahun untuk dijadikan sebagai korban. InsyaAllah faham. InsyaAllah faham. Baik. Jadi jelas tentang hukum kacukan antara haiwan korban dengan haiwan korban yang lain. Adapun kacukan antara haiwan korban dengan bukan haiwan korban, ataupun haiwan bukan korban dengan haiwan bukan korban, hukumnya hasil itu tak boleh dijadikan sebagai korban. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kemudian baiklah, berkaitan lagi dengan kacukan, contohnya lembu kacuk dengan kambing. Nanti kita akan bahas sekejap lagi. Lembu boleh dibahagikan kepada 7 bahagian, boleh kongsi 7 orang, 7 bahagian. Kambing hanya 1 bahagian saja. Maksudnya seorang nak buat korban, dia perlu ambil 1 kambing, seekor kambing. Lembu kacuk dengan kambing, anak dia tu boleh bagi 7 bahagian ke 1 bahagian sahaja? Ketika itu ulama Syafi'iyah kata, anak antara itulah lembu dan kambing, anak dia tu perlu ambil yang paling sedikit bahagian, iaitu 1 bahagian sahaja. 1 bahagian sahaja, walaupun rupa dia macam lembu pun, harap jelaslah. Satu perbahasan tentang umur, satu lagi perbahasan tentang bahagian-bahagian. Baik, sambung lagi. Apa kata penulis? Kata penulis rahimahullah, harus seekor unta, lembu dan kerbau untuk 7 orang walaupun dengan pelbagai niat. Perbahasan tentang pembahagian seekor lembu, kerbau ataupun unta kepada 7 bahagian. Hukumnya ialah harus. Harus digabungkan ataupun dibahagikan kepada 7 orang ataupun 7 bahagian, walaupun ke-7 bahagian tu ataupun ke-7 orang yang kongsi pada seekor lembu, kerbau ataupun unta itu niat yang berlainan. Kita akan tengok nanti. Apa kata penulis? Boleh melakukan korban bagi seekor unta, lembu atau kerbau untuk 7 orang, 7 bahagian lah. Sebab itulah kalau kita nak sertai korban apa-apa kan, dia kalau lembu dia ada 7 slot tu. 7 slot tu maksudnya 7 bahagian lah, 7 bahagian. Boleh sahaja seorang tu ambil lebih 1 bahagian, tapi itulah ikut kemampuan masing-masing. Nak katakan lembu, kerbau dan unta boleh untuk dibahagikan kepada 7 bahagian ataupun 7 orang. Kemudian sama ada ke semua mereka berniat untuk korban atau tidak. Sama ada ke semua mereka berniat untuk korban ataupun tidak. Walaupun 7 orang ini niat berbeza-beza, walaupun 7 orang ini berniat berbeza-beza. 7 orang kan, contohnya lah 3 orang niat korban, 3 orang niat akikah, seorang niat nak daging saja, nak makan daging. Dia tak niat korban, tak niat akikah, dia nak daging saja. Boleh tak kongsi satu lembu? Dibolehkan, tak ada masalah. Dibolehkan, tak ada masalah. Hukumnya harus. Hukumnya ialah harus. Ini ialah dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, insya-Allah faham. Nak katakan 7 bahagian itu boleh dikongsi antara 7 orang yang berbagai niat, yang berlainan-lainan niat. Okey. Kemudian apa lagi kata penulis rahimahullah? Tidak boleh dikongsi seekor kambing. Tidak boleh dikongsi seekor kambing. Kambing atau biri-biri kita tak boleh hendak bahagikan kepada bahagian-bahagian. Kita tak boleh nak bahagikan kepada lebih daripada 1 bahagian. Lembu pula. Kambing ataupun biri-biri bukan macam kerbau, lembu dan unta. Kerbau, lembu dan unta boleh bahagikan 7 bahagian. Kambing dan biri-biri tidak boleh. Tidak boleh dibahagi-bahagikan. Kata penulis, ulama bersepakat mengatakan seekor biri-biri atau kambing hanya untuk seorang.
hanya untuk seorang ataupun satu bahagian sahaja. Tidak boleh untuk dua orang atau lebih. Begitu juga tidak boleh sekiranya dua orang melakukan korban 2 ekor kambing dan mereka berdua berkongsi pada setiap ekor. Ini kerana mereka berdua tidak menyembelih seekor kambing. Ini agak rumit sikit. Dua orang dia kongsi duit untuk beli 2 ekor. Dua orang dia kongsi duit untuk beli 2 ekor. Bukannya seorang beli seekor, dia kongsi duit beli 2 ekor. Adakah ketika itu dibolehkan untuk masing-masing punya korban? Ketika ini dikatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kerana bukannya seorang sembelih seekor, tetapi 2 ekor itu ialah hasil daripada gabungan 2 orang. Jadi masing-masing ada hak, masing-masing memiliki sebahagian daripada setiap ekor kambing tu. Faham tak? Dia berbeza dengan 2 orang, seorang beli seekor, lepas tu sembelih sama-sama. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya kalau 2 orang dia kongsi pada 2 ekor kambing. Ketika itu tidak boleh, kerana tak ada seorang pun mempunyai hak pemilikan penuh pada seekor kambing. Fahamlah insya-Allah kan. Senang kata, seekor kambing ataupun seekor biri-biri tidak boleh untuk dijadikan tidak boleh untuk dikongsi lebih daripada seorang. Senang kata tak boleh dikongsilah, tak boleh nak dikongsi. Baik, insya-Allah jelas. Lembu, kerbau dan unta boleh dikongsi kepada 7 orang ataupun 7 bahagian. Kambing ataupun biri-biri tidak boleh nak dikongsi kepada 7 orang. Dia hanya seekor kambing sahaja ataupun biri-biri. InsyaAllah faham. Kemudian sambung lagi penulis rahimahullah. Kata beliau, jika begitu apakah maksud hadis berikut? Hadis yang dimaksudkan itu ialah Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin. Maksudnya apa? Wahai Tuhanku, inilah korban daripada Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ini kalau kita tengok kisah penuh dia, Rasulullah SAW pada satu hari ataupun pada hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, baginda sallallahu alaihi wasallam solat raya dan juga memberi khutbah dekat atas mimbarnya. Apabila habis selesai Rasulullah SAW daripada memberikan khutbah, baginda SAW turun daripada mimbar, kemudian menyembelih seekor kibash. Menyembelih seekor kibash ataupun biri-biri lah. Kemudian apakah Rasulullah SAW bersabda? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW berniat kambing ini ialah untuk Muhammad, iaitu untuk Rasulullah SAW, dan juga untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW yang tidak berkeupayaan untuk melakukan korban. Jadi kat sini seolah-olah kita tengok macam kambing boleh dikongsi lebih daripada seorang. Jadi apakah dia punya penjelasan dia? Kata penulis, maksud hadis di atas ialah seseorang itu boleh berkongsi pahala dengan orang yang lain. Maksud hadis tu bukannya Rasulullah SAW betul-betul berkongsi seekor kambing dengan ramai orang, tapi yang dimaksudkan ialah berkongsi pahala. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ialah pahala daripada Rasulullah SAW mengorbankan seekor kibash ataupun seekor biri-biri ini untuk Nabi Muhammad SAW sendiri dan juga untuk umat-umat baginda SAW yang tidak berkeupayaan untuk melakukan korban. Jadi hadis ini bukannya menunjukkan keharusan seekor kambing dikongsi lebih seorang, tetapi menunjukkan keharusan untuk berkongsi pahala. Baiklah, sambung lagi penulis, oleh itu harus seseorang berkongsi pahala korbannya dengan orang lain dan terhasil pahala bagi orang lain. Jadi inilah jawapan bagi
individu-individu yang mahu untuk melakukan korban bagi kaum kerabat dia yang sudah meninggal. Macam mana? Contohnya macam seseorang tu dia ada mak dan ayah dia sudah meninggal lama dah. Lepas tu dia nak buat baik kepada mak ayah dia sudah meninggal. Dia nak buat korban. Boleh tak dijadikan korban itu nama mak dan ayah dia yang sudah meninggal? Tidak boleh. Tapi apa yang boleh? Guna nama dia, tapi niatkan bahagian tersebut kepada mak dia contohnya, atau kepada ayah dia yang sudah meninggal. Jadi inilah jawapan bagi orang yang hendak melakukan korban bagi yang sudah meninggal. Baik, harap jelas insya-Allah. Okey. Jadi selesai daripada pembahasan pembahagian haiwan-haiwan korban. Pembahagian haiwan-haiwan korban. Kemudian kita masuk pula pada apakah haiwan yang paling afdal untuk dijadikan sebagai korban. Apakah haiwan yang diutamakan untuk dijadikan sebagai korban? Baiklah, pada bahasan ini para ulama rahimahumullah telah membahagikan pada beberapa bahagian. Kita akan tengok nanti kan, dari segi daging, dari segi tumpahkan darah dan juga lain-lain. Kita akan tengok insya-Allah. Apa kata musannif rahimahullah, apa kata penulis rahimahullah? Keutamaan korban. Keutamaan korban. Ataupun senang kata, apakah haiwan yang paling utama ataupun afdal untuk dijadikan sebagai korban? Kata penulis, korban mengikut keutamaan adalah seperti berikut. Korban mengikut keutamaan adalah seperti berikut, dan juga ini ialah pada i'tibar ataupun pada sudut jumlah daging. Jumlah daging. Jadi kalau ikut jumlah daging, dari segi banyaknya daging, apakah yang paling utama? Yang paling utama ialah unta. Haiwan yang paling afdal untuk dijadikan sebagai korban ialah unta. Unta ni bukannya satu bahagian, seekor unta. Seekor unta penuh. Seorang tu dia berkorban dengan seekor unta, bukan satu bahagian unta, seekor unta. Seekor unta. Kerana apa? Kerana dagingnya lebih banyak daripada lembu dan kambing. Yalah, unta besar kan. Unta besar, jadi daging unta lebih banyak, daging seekor unta lebih banyak daripada daging seekor lembu atau seekor kambing. Sebab itulah unta yang paling afdal dari segi jumlah daging. Dari segi jumlah daging. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok antara tujuan sembelihan korban ialah untuk mengagihkan daging kepada orang-orang yang memerlukan daging, yang kesusahan. Ini ialah berdasarkan hadis Rasulullah SAW kan, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati thaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati thalithati faka'annama qarrama kabshan aqran ila akhir hadis. Maksud hadis benda, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, mandi junub, dan kemudian pergi menuju ke masjid, maka dia seolah-olah telah berkorban seekor unta. Sesiapa yang pergi pada peringkat waktu kedua, maka dia seolah-olah telah berkorban seekor lembu. Sesiapa yang pergi pada peringkat waktu ketiga, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor kambing kibash, sehinggalah akhir hadis. Jadi kefahaman daripada hadis ini menunjukkan turutan keutamaan orang yang pergi awal ke masjid itu kan, yang paling utama ialah unta. Kalau pergi awal, seperti mana dia berkorban seekor unta. Kalau pergi lewat sikit, seperti dia berkorban seekor biri-biri, ataupun kibash lah. Kibash tu biri-biri lah. Kerana apa? Kerana dagingnya lebih baik daripada kambing. Kerana daging dia lebih baik daripada kambing. Biri-biri daging ni lebih sedap, lebih disukai daripada daging kambing. Yang kelima ialah kambing. Jadi turutannya ialah seekor unta, seekor lembu atau kerbau, seekor biri-biri, seekor kambing. Kemudian yang kelima ialah berkongsi beberapa orang pada seekor unta.
berkongsi beberapa orang pada seekor unta. Unta tu kongsi 7 orang kan. Unta tu kongsi 7 orang misalnya. Jadi berkorban dengan kongsi macam mana, 7 orang berkongsi pada seekor unta itu lebih kurang dia punya afdal dia daripada berkorban seekor kambing dan juga biri-biri. Sebab apa? Sebabkan korang nak tengok kan, daging seekor biri-biri ataupun kambing lebih banyak daripada daging sebahagian ataupun satu bahagian daripada unta. Itu. Dan juga yang keenam ialah berkongsi beberapa orang pada seekor lembu atau kerbau. Sama jugalah kerana daging ini lebih sedikit. Daging lebih sedikit. Baik. Jadi itu ialah keutamaan korban ataupun keutamaan haiwan korban dari segi jumlah daging. Dari segi jumlah daging. Kemudian apa ni? Dari sudut yang lain pula, pada keutamaan korban, apa benda? Lebih banyak darah ditumpahkan lebih afdal. Lebih banyak darah ditumpahkan itu yang lebih afdal. Ini keutamaan korban dari segi darah yang ditumpahkan. Darah apa? Darah haiwan korban lah. Darah haiwan korban yang ditumpahkan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam." Ahabba ila Allah ta'ala min iraqati ad-dam. Berdasarkan hadis yang di mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu amalan anak Adam pada Yauman Nahri, pada 10 Zulhijjah atau pada hari raya Aidilfitri bila Aidil Adha, silap, yang lebih disukai kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada iraqatid dam, daripada menumpahkan darah haiwan korban. Jadi lebih banyak darah haiwan korban yang ditumpahkan, itulah yang lebih afdal ataupun lebih diutamakan. Baik, kata penulis rahimahullah, 7 ekor biri-biri lebih utama daripada 7 ekor kambing, dan 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor unta. Kenapa? Kerana banyak darah yang ditumpahkan, bertambah hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 7 ekor biri-biri lebih afdal daripada 7 ekor kambing. 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Sebab apa 7 ekor biri-biri ataupun kambing lebih afdal, lebih utama daripada seekor unta? Sebabkan 7 ekor biri-biri atau kambing lebih banyak darah yang ditumpahkan pada ketika sembelihan, ketika melakukan korban. Faham ya? Jadi insya-Allah, jadi kalau tapi kalau ikutkan 7 ekor unta lebih afdal daripada 7 ekor kambing lah, sebab unta lagi banyak dia punya darah yang ditumpahkan. Senang kata, lagi banyak darah ditumpahkan, itulah lebih afdal. Itulah yang lebih afdal. Jelas insya-Allah. Jadi ini dari segi jumlah darah haiwan korban yang ditumpahkan ketika itulah hari-hari yang diharuskan untuk melakukan korban. Kemudian perbahasan dari segi warna pula. Warna pun dibahaskan. Warna haiwan korban apa yang lebih afdal? Kat sini ada dibahaskan oleh penulis. Kata penulis rahimahullah, warna haiwan korban yang lebih utama. Warna haiwan korban yang lebih utama. Jadi dari segi warna apa yang afdal? Warna apa yang afdal atau lebih diutamakan? Yang pertama ialah warna putih. Warna yang pertama ialah warna putih. Warna putih ataupun dalam bahasa Arabnya ialah bayda. Bayda kan. Dan juga yang kedua ialah kuning, atau dalam bahasa Arab dia ialah safra. Yang ketiga ialah kelabu, atau dalam bahasa Arab dia ialah afra kan. Afra ni yang tak putih, putih yang pudar-pudar, maksudnya kelabu lah. Putih yang pudar-pudar maksudnya kelabu lah kan. Ataupun yang keempat ialah merah, ataupun dalam bahasa Arab ialah hamra. Yang kelima ialah belang putih dan hitam, ataupun senang kata tompok-tompok di atas ni, belang, tompok-tompok lah, tompok atau belang putih dan hitam.
ataupun dalam bahasa Arabnya ialah balqa, dan juga yang keenam yang last sekali ialah hitam, ataupun dalam bahasa Arabnya ialah sauda. Dalam bahasa Arabnya ialah sauda. Jadi ini turutan apa ni, warna-warna haiwan korban yang afdal, warna-warna haiwan korban yang diutamakan, yang afdal. Yang pertama ialah putih, kuning, kelabu, merah, belang ataupun tumpukan putih dan hitam, dan juga yang last sekali ialah hitam. Yang last sekali ialah hitam. Baiklah, jadi kalau boleh pilih haiwan korban tu ikutlah warna ni, ikutlah warna ini. Baik. Kemudian sebab apa warna ni disusun gitu? Sebab apa kata putih dulu, sebab lepas tu kuning, lepas tu kelabu, merah, tompok atau belang, hitam, putih, kemudian hitam. Sebab apa disusun gitu? Banyak aku kata apa? Dikatakan sebabkan apa? Sebabkan ta'abbudi, sebabkan apa ni, ta'abbud, maksud ta'abbud lah, sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabkan nanti kita akan tengok ada hadis yang menunjukkan begitu kan, yang menunjukkan haiwan yang warna hitam tu dia last sekali, dan juga haiwan yang paling diutamakan warna putih. Jadi ada dikatakan turutan warna tersebut ialah kerana ta'abbudi. Dan juga dikatakan juga kerana apa? Kerana husnul manzar, kerana sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Haiwan yang warna putih lebih suka dipandang daripada haiwan warna kuning contohnya. Haiwan warna kuning lebih suka dipandang daripada haiwan warna kelabu, kemudian merah, kemudian belang ataupun tompok hitam, putih, kemudian hitam. Dikatakan gitu. Dan dikatakan juga kerana apa? Kerana tibul lahm, kerana sedapnya daging. Wallahu alam kan. Tak tahulah haiwan korban warna putih lagi sedap daging daripada haiwan korban warna kuning. Wallahu alam kan. Inilah yang dibahaskan oleh para ulama. Senang kata semua harus. Semuanya diharuskan. Tak kisahlah kita dapat haiwan warna putih ke, warna merah ke, warna apa pun, semuanya diharuskan. Semuanya dibolehkan. Cuma turutan ni dari segi afdal sahaja. Yang penting kita berkorban kalau mampu. Yang pentingnya ialah kita melakukan korban jika kita mampu. Baik. Juga adalah beberapa hadis yang didatangkan untuk menyokong turutan warna ini. Menyokong turutan warna ini. Yang pertamanya ialah kerana sabit adalah hadis bahawa Rasulullah SAW pernah melakukan korban dengan 2 kibash ataupun 2 ekor biri-biri yang berwarna putih. Kabshaini amlahaini, 2 kibash ataupun 2 biri-biri yang amlahain, yang berwarna putih. Jadi sebab tu dah putih atas sekali. Dan juga ada juga sabit dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kat sini ada dekat nota kaki ini, di mana an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, damu afra'a ahabbu ilayya min dami saudawaini. Maksudnya apa? Darah binatang korban yang kulitnya berwarna kelabu, afra' maksudnya kelabu, maksudnya kalau kita tengok ta'rif afra' ni, dia tak putih yang kabu-kabu, kelabu lah maksudnya kan. Lebih aku suka berbanding 2 ekor yang berwarna hitam. Jadi nak ni mengatakan haiwan yang kelabu itu lebih diutamakan daripada 2 ekor haiwan yang berwarna hitam. Jadi inilah dasar rujukan turutan haiwan, keutamaan haiwan korban dari segi warna. Baik. Okey. Kemudian
Sambung lagi. Oh, ada soalan. Mau sambung. Okey. Baiklah. Sambung lagi penulisan. Sambung lagi yang dikatakan oleh penulis. Kata beliau, haiwan korban jantan lebih utama daripada betina. Haiwan korban jantan lebih utama daripada betina. Haiwan korban jantan lebih utama daripada betina. Apa kata musannif? Haiwan jantan lebih afdal daripada haiwan betina sekiranya ia tidak banyak mengawan. Sekiranya ia tidak banyak mengawan. Dia tidak banyak mengawan lah, tahu kan? Jika ia banyak mengawan, maka haiwan korban betina yang belum beranak lebih utama daripada haiwan jantan yang kuat mengawan itu. Inilah yang dibahaskan dalam kitab dalam kitab Mughnil Muhtaj, yang dibahaskan oleh Imam Khatib Syarbini rahimahullah. Jadi dibahaskan juga sebab apa gitu? Sebabkan dikatakan haiwan jantan yang banyak mengawan ni dia kurus sikit. Dia cergas sikit, dia kurus sikit lah. Jadi dia kurus tak banyak daging. Kurus tak banyak daging. Jadi haiwan jantan yang banyak mengawan, jadi sebabkan tu dia jadi kurus. Ketika itulah haiwan betina lebih afdal. Beza dengan haiwan jantan yang tak banyak mengawan. Ketika itu dikatakan dia punya dia punya daging yang lebih elok, lagi banyak daripada haiwan betina. Ini bahasan sajalah. Kemudian kata juga musannif rahimahullah, haiwan korban gemuk lebih utama berbanding kurus. Kurus ini ialah tidak terlalu kurus. Jadi haiwan yang gemuk kan, yang sihat, yang banyak daging, lebih utama daripada haiwan yang kurus. Kurus ini tidak terlalu kurus. Kenapa? Nanti kita akan bahaskan syarat-syarat haiwan korban. Haiwan yang terlalu kurus tak sah dijadikan sebagai korban. Haiwan yang terlalu kurus kan, tidak sah untuk dijadikan sebagai korban. Tapi kalau bandingan antara haiwan yang gemuk, yang sihat dengan haiwan yang kurus, mana lebih afdal? Ketika itu haiwan yang lebih gemuk, lebih sihat. Kenapa kata penulis rahimahullah, haiwan korban yang gemuk lebih utama daripada yang kurus? Seekor yang gemuk lebih afdal daripada 2 ekor yang kurus, walaupun kedua-duanya itu mempunyai warna yang afdal atau kedua-duanya adalah jantan. Senang kata, haiwan yang sihat dan gemuk itu lebih diutamakan daripada haiwan yang kurus, walaupun haiwan yang kurus itu 2 ekor. Walaupun 2 ekor. Sebabkan nanti kita akan tengok nanti bahasan tentang haiwan yang gemuk dan kurus. Ini adalah kerana melakukan korban dengan haiwan yang gemuk itu adalah tanda membesarkan korban, sebagaimana hadis yang lalu, iaitu di mana Rasulullah SAW bersabda, azimu dhahayakum, azimu dhahayakum, besarkanlah haiwan-haiwan korban kamu. Maksudnya pilihlah haiwan-haiwan korban yang besar, yang gemuk. Jadi ini menunjukkan haiwan yang gemuk dan juga yang sihat itu lebih utama daripada haiwan yang kurus. Iaitu hadis saranan membesarkan korban. Dan juga antara dalil yang menunjukkan keutamaan haiwan yang gemuk ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya apa? Maksudnya, dan siapa yang menghormati syiar agama kan, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat takwa hati orang mukmin. Wa man yu'azzim sya'airallah. Ketika itu ulama bahaskan apakah maksud sya'airallah, syiar-syiar Allah. Jadi antara tafsiran syiar-syiar Allah ialah iaitu wa man yu'azzim sya'airallah ai hadaya maksudnya haiwan-haiwan korban. Haiwan-haiwan korban. Ketika korban lah, ketika korban. Ada juga tafsiran lain tentang syair Allah, tapi antara satu tafsirannya ialah haiwan-haiwan korban. Jadi barang siapa yang besarkan haiwan korban, itulah tanda ketakwaan. Kerana yang tujuan utama korban bukannya
bukannya nak darah banyak, ataupun bukannya daging tu, ataupun bukannya dia punya kemegahan korban tu, tapi ialah kerana ketakwaan seseorang yang buat korban tersebut. Itulah tentang keutamaan haiwan korban. Baik, soalan yang tadi itu, soalan berbunyi, apakah haiwan kesukaan korban yang dibuat oleh Rasulullah SAW, adakah itu sebaik-baik binatang korban? Baiklah, kalau kita tengok hadis yang sebut tadi, kan Rasulullah SAW pernah melakukan korban dengan 2 ekor kibas, kibas ataupun biri-biri. Dan juga ada juga hadis yang mengatakan Rasulullah SAW menyembelih seekor kibas ataupun biri-biri ketika Hari Raya Adil Adha. Jadi adakah kibas itu, yang fahamlah, adakah kibas itu binatang sebaik-baik korban? Jadi berdasarkan bahasan, kalau kita tengok firman Allah SWT, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dan juga sabda Rasulullah SAW, azimu dhahayakum. Dan juga kita tengok apa ni hadis tentang barang siapa yang yang mandi sunat Jumaat, lepas tu pergi awal ke solat Jumaat, seperti kalau yang paling awal sekali, seperti mana dia berkorban dengan seekor unta, kalau lewat sikit seperti seekor berkorban dengan seekor lembu, lewat sikit seperti berkorban dengan seekor biri-biri. Jadi ini menunjukkan keutamaan haiwan korban. Yang paling utama sekali kita dah sebut dah, ialah dari segi daging ialah unta, kan, ialah unta. Dan juga yang kedua ialah lembu, yang ketiga lembu atau kerbau, yang ketiga ialah biri-biri, yang keempat ialah kambing. Lepas tu yang kelima ialah unta yang dikongsi, kan, sebahagian daripada unta, ataupun dan juga yang last sekali ialah sebahagian daripada lembu ataupun kerbau. Jadi kita tengok, kita dapat lihat daripada bahasan-bahasan ataupun ayat-ayat Quran dan juga sabda Rasulullah SAW, sabdaan Rasulullah SAW tentang lebih banyak daging lebih elok. Jadi Rasulullah SAW berkorban dengan seekor kibas tu bukannya menunjukkan kibas tu haiwan yang paling afdal, tapi haiwan yang paling afdal ialah yang paling banyak dagingnya. Seperti yang disebut tadi, azimu dhahayakum, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kan. Dan juga susunan tadi tu unta, lembu, kambing, biri-biri tu. Jadi yang paling sebaik-baik haiwan korban ialah haiwan yang gemuk, haiwan yang sihat, haiwan yang banyak daging. Gitulah. Kemudian ada juga dari segi tumpahnya darah, gitulah. Kan. Itulah susunan keutamaan haiwan-haiwan korban. Susunan keutamaan haiwan-haiwan korban. Baiklah, harap menjawablah soalan tadi. Okey. Ada masa lagi? Ada? 10 minit? Okey, bolehlah kita masuk pada bab yang ketiga. Sedikitlah, kan. Disebabkan ada masa, kita masuk pada bab yang ketiga. Apakah bab yang ketiga? Syarat-syarat haiwan korban. Syarat-syarat haiwan korban. Jadi kita dah tahu dah apakah haiwan-haiwan yang dibolehkan dijadikan sebagai korban. Kita nak tahu pula haiwan tersebut, apakah syarat-syarat sah bagi haiwan tersebut dijadikan sebagai korban. Apa kata penulis rahimahullah? Syarat-syarat haiwan korban, ataupun syarat sah lah. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama ialah cukup umur. Syarat yang pertama ialah cukup umur. Haiwan yang dijadikan sebagai korban tersebut mestilah cukup umur. Mestilah cukup umur. Jadi apakah umur bagi setiap haiwan tersebut? Kata penulis, jika haiwan itu adalah unta, ia hendaklah berumur genap 5 tahun. Mesti genap umur 5 tahun. Unta 5 tahun genap. Bukannya tahun yang kelima, tapi genap 5 tahun. Genap 5 tahun. Jika haiwan korban itu lembu, kerbau atau kambing, maka hendaklah umurnya genap 2 tahun. Lembu, kerbau dan kambing bukan biri-biri, kambing, umurnya mesti genap 2 tahun. Jika haiwan itu biri-biri, maka umurnya hendaklah genap 1 tahun. Jadi kalau haiwan itu biri-biri, kibas contohnya, perlu cukup 1 tahun sahaja. Perlu cukup
setahun sahaja. Tetapi jika biri-biri itu sudah gugur giginya sebelum cukup setahun, maka ia diharuskan, iaitu diharuskan dijadikan sebagai korban. Baiklah, pada biri-biri ini, biri-biri ini dia kena cukup setahun. Macam mana kita tahu cukup setahun? Antara tanda-tanda cukupnya biri-biri setahun ialah gugur gigi depan dia. Gigi depan dia gugur. Ataupun bahasa Arab dalam bahasa Arab, biri-biri yang sudah gugur gigi depan dia nama dia jaza'ah. Nama dia jaza'ah. Jadi macam mana pula kalau biri-biri itu tak cukup setahun dah gugur gigi dia? Tak cukup setahun sudah gugur gigi depan dia. Boleh tak dijadikan sebagai korban? Boleh. Boleh. Kalau biri-biri tersebut telah gugur gigi dia sebelum genap setahun, boleh dijadikan sebagai korban. Boleh dijadikan sebagai korban. Nanti kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia ada banyak nama, kan? Contohnya macam unta setahun, apa nama dia? Unta 2 tahun, apa nama dia? Contohnya macam unta setahun, nama dia contohnya macam unta betina umur setahun, nama dia bintu labun. Bintu makhot, kan? Unta contohnya macam unta betina 2 tahun, nama dia bintu labun. Unta betina umur 3 tahun, nama dia hiqah. Unta betina umur 4 tahun, nama dia jaza'ah. Jaza'ah. Unta gugur gigi depan pada 4 tahun. Dia lewat sikit. Kambing gugur gigi depan setahun, unta 4 tahun. Kemudian unta umur 5 tahun, nama dia apa? Nama dia musinnah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis yang bahaskan tentang umur haiwan-haiwan korban ini, kan? Apa hadisnya? An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnah. La tadhbahu illa musinnah. Illa an ya'sur alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n. Ini dalil tentang umur haiwan korban. Apa kata Rasulullah SAW? La tadhbahu illa musinnah. Jangan dikorbankan, atau jangan kau korbankan kecuali musinnah. Kalau kita tengok musinnah pada unta umur 5 tahun. Musinnah pada lembu, kerbau dan kambing umur dia berapa? Umur dia 2 tahun. Jadi ini dalil pada unta kena umur 5 tahun, lembu, kerbau dan kambing kena umur 2 tahun. Soalkan kambing pula, unta umur 5 tahun baru nama musinnah. Lembu, kerbau dan kambing 2 tahun baru nama musinnah. Tengok tu bahasa Arab. Sebab itulah perlu belajar bahasa Arab untuk tahu agama, untuk belajar fiqh, kan? Ini kalau belajar hadis atau belajar fiqh guna bahasa Melayu memang tak boleh lah, sebab kita tak faham dia punya bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, illa an ya'sura alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n. Jika sukar mendapatkannya, maksudnya nak sembelih unta susah, mahal sangat. Lembu tak boleh, kerbau tak boleh, kambing tak boleh, maka bolehlah dikorbankan jaza'ah. Tapi jaza'ah tu apa? Jaza'ah tu minad dha'n. Mestilah jaza'ah itu ialah biri-biri. Itu biri-biri yang jaza'ah. Biri-biri yang sudah gugur gigi depannya. Biri-biri yang sudah gugur gigi depannya. Jaza'ah ay ajza'at. Ajza'at bermakna asqatat muqaddama asnanihi. Jaza'ah maksud ajza'at. Apa maksud ajza'at? Maksudnya dia telah menggugurkan gigi depannya. Menggugurkan gigi depannya. Jadi sebab itulah biri-biri walau dia kena cukup setahun. Tapi kalau dah gugur gigi walaupun belum setahun, boleh tak? Boleh. Sebabkan dah gugur gigi walaupun belum cukup setahun, tetap juga nama dia jaza'ah. Iaitu kambing pula, biri-biri yang sudah gugur gigi depannya. Jadi ini bahasan tentang umur haiwan korban. Tentang umur haiwan korban.
Iaitu, ulang sekali lagi, unta perlu 5 tahun, lembu kerbau kambing perlu 2 tahun, biri-biri perlu 1 tahun sahaja. 1 tahun sahaja, kecuali kalau dia dah gugur gigi sebelum genap setahun, boleh juga dikorbankan, dijadikan sebagai korban. Kemudian satu syarat lagi, syarat yang kedua ialah tiada cacat yang mengurangkan daging. Tak ada kecacatan pada haiwan tersebut yang boleh menyebabkan daging dia kurang, berkurangan daging dia. Apa kata penulis? Haiwan korban itu hendaklah tidak mempunyai kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Nanti dia akan sebut, penulis akan sebut apakah contoh kecacatan yang menyebabkan kurangnya daging. Tidak boleh jika haiwan korban itu berkudal. dalam Jawi ini disebut berkudal. Kita pun tengok berkudal. Benda berkudal ni, kan? Tengok dekat dia orang bahasa pustaka, berkudal dah masuk apa dah. Rupanya berkudal ni, dalam bahasa Arab dia jarba. Jarba ini ialah haiwan yang ada, dalam bahasa Inggeris pula, haiwan yang ada skabis. Kudis kot dalam bahasa Melayu, kudis. Haiwan yang ada kudis. Tak tahu kenapa berkudal di sini. Allah alam bahasa apa. Mungkin bahasa Indonesia kot. Kita tengoklah, kan? Sebab kan Syekh Muhammad Arsyad ni dia orang Banjar, kan? Dia orang Indonesia. Dia orang Banjar. Baiklah. Apa itu berkudal? Di sini dia terangkan. Ditimpa penyakit kulit yang boleh mencacatkan nilai harga, iaitu contohnya macam jarbak lah, contohnya macam kudis atau skabis. Walaupun kudalnya sedikit dan diharap ia akan hilang, walaupun sikit je kudis itu, dan juga doktor haiwan kata boleh hilang ni, tak ada masalah, tak boleh juga. Tidak boleh juga, walaupun sedikit tak boleh nak dijadikan sebagai korban. Jadi kena cek dulu lah, haiwan korban tu ada penyakit kulit ke, contoh macam skabis ke. Kalau ada walaupun sedikit, tak boleh nak dijadikan sebagai korban. Kenapa? Ini adalah kerana kudal itu akan membinasakan daging dan mengurangkan nilai. Kerana skabis tu dia akan kurangkan daging, kan? Sebabkan dia sakit, kan? Orang sakit ni biasalah, manusia sakit pun makan tak lalu semua, kan? Jadi kambing pun kalau ada penyakit ni dia akan kurang daging dan juga berkurangnya nilai. Jadi sudah pukul 9.45. Jadi alhamdulillah, setakat ini sahajalah kita punya perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Jumaat yang akan datang tentang untuk daurah siri yang keempat. Tapi insyaAllah lepas ini kita akan bersama dengan Encik Muhammad Rafiq, yang menguruskan korban di Malaysia, India dan Kashmir. 3 negara. Dan juga dia akan sampaikan apakah program, kan, korban dan akikah pada Malaysia, India dan Kashmir.